Assalamualaikum dan hai, kita teruskan dengan soalan trial bio Selangor. Soalan 2B. Rajah 2.2 menunjukkan Z yang dilihat melalui pandangan ventral. Terangkan mengapa bilangan Z lebih banyak di bahagian epidermis bawah berbanding epidermis atas. Okey, bahagian epidermis atas adalah bahagian yang terdedah kepada cahaya matahari. Okay, bahagian epidermis atas ini adalah bahagian yang berlilin ataupun kita boleh katakan bahagian yang mengandungi kutikel berlilin. Jadi kalau kita tengok bahagian epidermis atas ni adalah bahagian yang berkilat. Berbanding bahagian bawah ni sedikit pudar warnanya dan ia mengandungi lebih banyak stoma. Okey, untuk apa bahagian bawah ni mempunyai lebih banyak stoma? Yang pertama, untuk mengurangkan kehilangan air melalui transpirasi secara berlebihan. Untuk menghalang tumbuhan menjadi cepat layu pada hari panas. Itu jawapan dia. Soalan C. Rajah 2.3 menunjukkan mekanisme pembukaan Z. Terangkan bagaimana ion W terlibat dalam mekanisme tersebut. Jawapannya, ion W ialah ion kalium. Okey. Ion W diangkut secara pengangkutan aktif ke dalam sel pengawal. Kepekatan ion W meningkat di dalam sel pengawal sebab dah banyak ion W meresap masuk ke dalam sel pengawal, maka kepekatan ion meningkat. Jadi macam mana, apakah yang berlaku kepada keupayaan air? Kena ingat macam ni. Apabila kepekatan ion atau zat terlarut meningkat, maka keupayaan air berkurang. Okey, keupayaan air dalam sel pengawal ni sekarang berkurang. Yang dalam ni berkurang. Okey, maka air meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Sebabkan keupayaan air dalam sel pengawal berkurang, H2O kurang dalam ni, maka air daripada sel-sel bersebelahan, bersebelahan akan meresap masuk ke dalam sel pengawal tersebut. Sel pengawal menjadi segar ataupun sel pengawal melengkung keluar. Stoma terbuka. Soalan yang seterusnya. Rajah 3.1 menunjukkan hipotesis mangga dan kunci bagi tindakan enzim. A1. Berdasarkan rajah 3.1 yang manakah enzim? Terangkan mengapa. Okey, mana satu enzim? Okey, kita tengok rajah 3.1 secara keseluruhan. Q, ini Q pada awal tindak balas. Okey, ni P pada awal tindak balas. Okey, kemudian terbentuknya satu kompleks. Ini kita panggil kompleks PQ. Okey, saya wakilkan dengan huruf dulu ya. Dan di akhir tindak balas, kita tengok Q ni tidak berubah bentuk. Sama je. Berbanding awal tindak balas dan akhir tindak balas sama. Manakala molekul P tadi akan diuraikan, akan dipecahkan kepada
dua molekul yang berbeza, iaitu molekul R dan molekul S. Maka jawapan untuk A1 tadi, yang manakah enzim? Jawapannya adalah Q. Mengapa Q dipilih sebagai enzim? Kerana Q tidak berubah di akhir tindak balas dan Q mempunyai tapak aktif. Okey, mempunyai tapak aktif ni adalah di bahagian ni lah. Tapak aktif ni dia bentuk dia kena sepadan dengan substrat. Substrat pun kena sepadan dengan tapak aktif enzim. Barulah substrat boleh bergabung. Okey, kompleks PQ. Okey, kompleks P. P tu adalah P substrat, Q adalah enzim. Okey, kita panggil yang ni sebagai kompleks enzim dulu ya. Enzim substrat. Okey, kompleks enzim substrat. Kompleks QP lah sebenarnya. Okey. 2. Pencernaan substrat dalam tindak balas dirajah 3.1 menghasilkan glukosa dan galaktosa. Namakan enzim yang memakinkan tindak balas tersebut. Okey, dia dah bagi hasil tindak balas sekarang ni. Hasil tindak balas adalah glukosa dan galaktosa. Okey, glukosa, galaktosa. Jadi kena ingatlah, glukosa dan galaktosa ni adalah sejenis monosakarida. Okey, otak saya sedang proses apa benda ni. Okey, monosakarida. Monosakarida. Galaktosa pun sama, monosakarida. Jadi apakah substrat? Substrat tu mestilah yang besar lah, mempunyai molekul yang lebih besar berbanding monosakarida ni. Apa benda? Okey, jadi pilihannya adalah terdiri daripada disakarida. Okey, disakarida yang mana? Okey, disakarida ada beberapa jenis, ada 3 jenis. Okey. Maltosa, sukrosa, dan laktosa. Okey. Jadi, yang mana satu yang akan membentuk glukosa dan galaktosa? Okey, iaitu yang ni lah, laktosa ni. Laktosa terdiri daripada glukosa dan galaktosa. Okey, kalau sukrosa ni terdiri daripada glukosa dan fruktosa. Manakala maltosa terdiri daripada glukosa plus glukosa. Okey, yang ni awak kena ingat. Jadi jawapannya adalah, okey, sebabkan produk adalah glukosa galaktosa, maka P substrat ni nama dia adalah laktosa. Okey, substrat namanya laktosa. Enzim namanya apa? Okey, enzim ni hanya kita modify daripada nama substrat tu. Okey, nama substrat laktosa, maka enzim dia adalah bernama laktase. Okey, ni adalah contoh persamaan perkataan bagi tindak balas yang berlaku. Okey, laktosa campur air akan menjalani proses hidrolisis menggunakan enzim laktase akan menghasilkan glukosa dan galaktosa. Okey, glukosa, kalau nak lagi lengkap boleh cakap lah, untuk menghasilkan satu molekul glukosa dan satu molekul galaktosa. Okey, soalan seterusnya B. Berikan sebab
Mengapa dalam tindak balas metabolisme, enzim hanya diperlukan dalam kuantiti yang kecil untuk bertindak balas ke atas substrat? Jawapannya adalah enzim tidak berubah di akhir tindak balas ataupun enzim boleh digunakan berkali-kali. Okey, soalan C. Rajah 3.2 menunjukkan sehelai baju dengan kesan darah. Baju tersebut dicuci dengan serbuk pencuci yang mengandungi enzim protease pada suhu 60 darjah Celsius. Okey, ni kesan darah sebelum cuci, kesan darah selepas cuci. Sama saja. Tak ada apa-apa perubahan. Okey. Soalan dia. Terangkan hasil cucian baju tersebut. Okay, hasil dia macam mana? Sebab kata tak ada perbezaan kan. Maksudnya, kesan darah tidak hilang. Suhu 60 darjah Celsius adalah tinggi. Ini adalah penerangan lah di sebalik kenapa kesan darah tu tidak hilang. Okay, sebab suhu 60 darjah adalah tinggi. Enzim protease mengalami denaturasi atau enzim protease ternyah asli. Kesan darah tidak dapat diuraikan. Okey, itu saja.